Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Khairiah binti Ahmad Fuad, nombor pelajar 2022-434606. Pada hari ini saya akan membentangkan tugasan yang telah diberikan kepada saya untuk subjek Filosofi dan Current Issue CTU 552, iaitu kepercayaan kaum Yahudi berkaitan dengan konsep kehidupan selepas mati. Tugasan pada kali ini adalah berkaitan dengan neraka bagi kaum Yahudi. Untuk pengetahuan anda sekalian, video ini ditujukan khas kepada pensyarah saya, iaitu Tuan Muhammad Nur Azri bin Muhammad Zaini. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita akan mempelajari apa itu neraka dan apa yang terdapat dalam neraka bagi kaum Yahudi. Nombor 2, adakah neraka sebuah tempat siksaan yang kekal mengikut kefahaman agama Yahudi? Dan ciri-ciri ahli neraka mengikut kepercayaan agama Yahudi. Di sini juga saya sertakan rujukan yang telah saya ambil untuk menyiapkan tugasan saya. Hadirin hadirat sekalian, menurut The Jewish Doctrine of Hell tahun 1995, neraka bagi kaum Yahudi adalah digelar sebagai Gehinnom. Ia berasal dari lembah berhampiran Jerusalem, iaitu tempat Molok disembah. Menurut para Rabbi, salah satu daripada 3 pintu neraka adalah terletak di Baitul Maqdis. Hadirin sekalian, menurut Tadrisi Ibrani, Gehinnom bermaksud lembah Hinnom atau Ge Ben Hinnom bermaksud lembah anak Hinnom. Nama lain yang sinonim dalam Alkitab untuk neraka Yahudi ada 7 iaitu Tofet, Geha Harigah, Sheol, Shahad, Dumah, Salmavet dan Avadon. Hadirin sekalian, apakah yang terdapat di dalam neraka Yahudi? Untuk pengetahuan anda, menurut satu sumber rabbinik, terdapat api di dalam neraka Yahudi yang terletak di ruang selatan neraka di sebelah gua yang berasap. Angin bertiup dari arah ini membawa haba, dan sekiranya bukan kerana malaikat bersayap menahan angin selatan dengan kepaknya, dunia akan musnah. Ia mengambil masa selama 300 tahun untuk melintasi ketinggian atau lebar kedalaman setiap bahagian. Ia juga mengambil masa selama 6,300 tahun untuk meneroka sebidang tanah seluas 7 bahagian. Setiap satu daripada 7 bahagian neraka ini dibahagikan kepada 7 bahagian, dan di setiap petak terdapat 7 sungai api dan 7 hujan batu. Di samping itu juga, di dalam neraka, di setiap ruang terdapat 7,000 gua, dan di setiap gua terdapat 7,000 jurang, dan di setiap jurang terdapat 7,000 kalajengking. Setiap kalajengking mempunyai 300 cincin. Setiap cincin mempunyai 7,000 beg racun yang mengalir 7 batang sungai racun yang membawa maut. Sekiranya seseorang memegang, dia akan segera pecah. Setiap anggota badan akan terkoyak dari tubuh, perutnya juga akan terburai, lalu jasadnya juga akan rebah. Hadirin sekalian, api neraka juga diterangkan secara terperinci, iaitu api neraka ini memakan dan menyerap. Yang lain memakan dan tidak menyerap. Yang ketiga menyerap dan tidak menelan, dan yang keempat tidak memakan atau menyerap, dan yang terakhir memakan api itu sendiri. Di dalam neraka juga terdapat bara api yang sebesar batu-batu besar, laut mati, bukit-bukit dan gunung ganang, serta terdapat sungai-sungai yang berpijar dan belerang yang mengalir dan menggelegak seperti arang. Sumber lain juga menggambarkan kesejukan di neraka. Contohnya,
Para malaikat yang membimbing Henok melalui alam syurga memberitahu bahawa Tuhan telah menyediakan tempat yang mengerikan bagi orang yang berdosa di kawasan utara syurga ketiga, di mana terdapat api yang sejuk dan ais di semua sisi. Tuan-tuan dan puan-puan, adakah neraka merupakan tempat siksaan yang kekal dalam kefahaman kaum Yahudi? Baiklah, menurut Masihhet Gehinom, dalam agama Yahudi, malaikat pemusnah akan menghukum orang berdosa selama 12 bulan di Gehinom, ya. Dan selepas 12 bulan, mereka akan dihidupkan semula dan akan diturunkan ke Syari Mavid, di mana mereka sekali lagi akan dihukum selama 12 bulan. Kemudian mereka akan diturunkan ke Syari Salmavid, dan selepas hukuman 12 bulan, mereka akan diturunkan ke Tib Hayavin. Dan sekali lagi, selepas hukuman 12 bulan, mereka akan diturunkan ke Bir Syahid. Dari situ, selepas masa yang sama, mereka akan ke Abaddon, dan akhirnya selepas hukuman 12 bulan, mereka akan diturunkan kemudian ke Sheol. Tuan-tuan dan puan-puan, menurut Dangerous Places according to the ancient Egyptian book of Underworld during the New Kingdom, gambaran dalam neraka, buku-buku akhirat menunjukkan bahawa hukuman boleh dikategorikan dalam banyak jenis, ya, iaitu mengikat, memenggal kepala, membalikkan, membakar dan memasak. Kerana mereka dianggap sebagai pemusnah yang kekal dan mereka dinafikan menghidupkan cahaya Tuhan matahari yang menolak mereka. Melalui hukuman ini, mereka dinafikan sebarang harapan untuk hidup kekal. Selain itu, menurut Talmud, terdapat pengecualian bilangan orang berdosa yang akan dihukum untuk hukuman, iaitu sebagai contoh, ketika mereka hidup, mereka menderita daripada kemiskinan yang teruk, daripada penyakit usus yang menyakitkan, daripada penganiayaan orang Rom atau daripada isteri yang jahat. Selain itu, bersedekah kepada orang miskin, mengajarkan Taurat kepada anak orang jahil, menziarahi orang sakit, makan 3 kali pada hari Sabat dan berkata baik, ini dapat membantu mereka dilindungi daripada api neraka. Tuan-tuan dan puan-puan, apakah ciri-ciri ahli neraka mengikut kefahaman agama Yahudi, ya? Baiklah, keadaan di dalam neraka ada yang tergantung dengan mata, iaitu mereka memandang penuh nafsu kepada isteri dan harta benda jiran mereka. Terdapat juga mereka yang menutup telinga kerana mereka mendengarkan perkataan kosong dan sia-sia dan tidak mendengarkan Taurat. Di dalam neraka juga, terdapat ahli neraka yang tergantung dengan lidah mereka. Ini kerana mereka bercakap bodoh dan memfitnah. Mereka yang digantung di kaki adalah kerana mereka tidak pergi ke rumah ibadat ketika hidup. Mereka juga ada yang digantung dengan tangan kerana merompak dan membunuh jiran mereka. Wanita-wanita yang menggantungkan rambut dan payudaranya adalah kerana membuka tudung di hadapan pemuda-pemuda untuk menggoda mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, ciri-ciri lain bagi ahli neraka mengikut kefahaman agama Yahudi ialah di tempat lain bernama Alukah, Musa melihat orang-orang berdosa digantung dengan kaki mereka dan kepala mereka ke bawah dan badan mereka ditutupi dengan cacing hitam yang panjang. Ini adalah kerana mereka ketika hidup bersumpah palsu, mencemarkan hari Sabat dan hari-hari kudus, menghina orang bijak, memanggil tetangga dengan panggilan yang tidak sepatutnya, menganiaya anak yatim dan janda dan memberikan kesaksian palsu. Hadirin sekalian, kesimpulannya, penganut agama Yahudi mempercayai neraka adalah destinasi selepas mati jika penganutnya tidak melakukan kebaikan dan tidak mengamalkan kitab Taurat ketika hidup di dunia.
Oleh yang demikian, agama Yahudi dan hukum Taurat adalah tidak boleh dipisahkan dalam perjalanan hidup bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi perlu berpegang teguh kepada hukum Taurat dan mengatur kehidupan mereka dalam dunia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.